Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua warga Malaysia, khususnya rakyat Kelantan. Tidak kiralah di mana pun anda berada, moga-moga sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersama dengan saya Nabihah Basri dan rakan saya dan saya Diana akan menemani anda pada pagi ini. Alhamdulillah kita masih bertemu di dalam segmen Semulia Kharijah, Galeri Ramadan at Kelantan, Kelantan TV. Bagi edisi 12 Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah Diana. Alhamdulillah. Hari ini dah 12 Ramadan kita ya. Betul. Diana, apa khabar hari ini? Alhamdulillah khabar baik. Kita juga sekarang ni tengah bersiaran langsung di studio Kota Baru Kelantan. Jadi hari ini alhamdulillah dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam segmen Semulia Kharijah, di mana segmen Semulia Kharijah ini mewawarkan bual bicara bersama dengan wanita, tetamu wanita. Dan hari ini apa yang menarik yang kita nak kongsikan kepada para penonton di luar sana, Diana? Ya, hari ini hari yang sangat special dan menarik buat para wanita di sana. Kerana hari ini mempunyai topik mengenai projek laman dapur. Bersama kita pada pagi ini Wan Nuriah binti Wan Ramli sebagai pengusaha Min House Camp dan gelaran mesranya sebagai Kak Yah. Apa khabar Kak Yah? Khabar baik Diana. Selamat datang ke studio. Ya, terima kasih Nabihah dan Diana. Ya. Alhamdulillah, okey ke setakat ni Ramadan dalam PKP Kak Yah? Alhamdulillah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Seronok bersama keluarga. InsyaAllah sepanjang PKP kami tak ada masalah. Apalagi kami ditemani oleh kebun-kebun yang hijau. Subhanallah. Jadi untuk pengetahuan para penonton yang dikasihi, Puan Wan Nuriah binti Wan Ramli atau mesra dengan panggilan Kak Yah ni merupakan pemilik dan juga pengusaha Min House Camp, di mana Kak Yah ni juga adalah seorang pemantau kepada projek dapur hijau di bawah kelolaan Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi sebagai permulaan ya Kak Yah, mungkin kita nak tanya, boleh Kak Yah ceritakan sedikit berkenaan dengan projek dapur hijau ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Projek dapur hijau dilaksanakan di Kelantan oleh Kerajaan Negeri Kelantan seawal tahun 2015. Namun sebelum itu wanita-wanita kita di Kelantan ni sudah mula bercucuk tanam, namun tidak secara berkumpulan lah. Sekarang kita lebih meluas lagi lah. Jadi khusus untuk wanita sebenarnya, projek dapur hijau khusus untuk wanita, dan kita galakkan guna tanah yang ada di sekitar rumah. Tanah yang di tepi dapur, di halaman rumah, di luar pagar, dan juga kepada yang tinggal di perumahan-perumahan, masih ada tanah walaupun sempit, dan juga di apartmen pun masih boleh laksanakan sebenarnya, ya, tak ada masalah ya. Apalagi sekiranya ibu-ibu yang tinggal di kampung. Jadi gunakan peluang yang ada ini untuk bercucuk tanam dan makan apa yang kita tanam. Kita tanam apa yang kita makan. Itu yang mustahak ya. Tapi yang paling utama lagi adalah bertanam secara organik. Guna apa yang ada di sekitar. Kita tak payah pergi keluar guna duit untuk pergi beli baja, kan. Baja tu kita tak tahu hasil daripada buatan apa, kan. Jadi yang kita buat sendiri ni adalah mudah. Benda yang dah ada di tepi dapur, dah ada di dalam dapur, kulit bawang dah ada, apa baja semua, secara kan. semula jadi. Secara semula jadi. Kita basuh beras tu, guna air tu balik tu, kan dah jadi baja, kan. Jadi itulah yang kita nak terapkan kepada wanita-wanita kita supaya tidak membazir. Apa yang ada di sekitar adalah yang kita guna itu. Okey Kak Yah, tadi Kak Yah ada menyebut yang tinggal di apartmen boleh juga menanam. Bagikan contoh tanaman apa yang sesuai untuk ditanam yang tinggal di apartmen. Kebanyakan apartmen kita mempunyai cahaya 6 jam ataupun kurang, 4 jam pun dah cukup sebenarnya, kan. Jadi macam pokok bawang, daun kucai,
contoh-contoh yang pokok yang ada kat sini kan. Jadi mereka pokok-pokok jenis macam ini ni yang tanam di dalam pasu kecil-kecil dalam bekas semula jadi macam ni, dia boleh hidup walaupun cahaya matahari yang sedikit. Dan juga kalau habis-habis tak ada pun kita boleh tanam togeh. Togeh, tanam matasing tempat gelap pun masih dia hidup. Lepas tu togeh ni 3 hari saja. Lepas 3 hari kita dah boleh bubur dalam nasi goreng, bubur dalam jeput bawang apa semua kan. Jadi sebenarnya makanan ni mudah sebenarnya. Atas kita dan atas rajin dan ilmu sedikit sebanyak tu kita share lah dengan kawan-kawan supaya semua boleh menikmati. Dan daripada asalnya, daripada minat lah menanam ni ataupun daripada keturunan mak ayah sebelum ni pun suka menanam ke macam mana? Ya, terima kasih Nabiah. Sebenarnya Kak Ayah tak ada ilmu bertani. Kosong bertani. Tapi minat ada. Minat. Jadi dengan minat yang ada tu kita bertanya, membaca. Lepas tu Jabatan Pertanian pun ada bagi kursus kan. Jadi apabila kita minat, kita akan mencari. Kan? Untuk benih-benih ni pula untuk permulaannya kita tak payah beli, kita berkawan. Apabila bercakap tu ada yang akan bantu kita kan, sama ada daripada biji benih ke, ranting ke, daripada umbisi ke, jadi tak ada masalah lah. Kemudian tu sebenarnya bertani ni menjimatkan kos dapur lah. Ya, betul. Kos dapur. Lepas tu gaya hidup kita akan berubah sebenarnya. Kita tak ada memikirkan memikirkan benda yang tak molek lah. Sebenarnya dia terapi kepada diri kita terapi sendiri. Lepas kan? tu sama ada apa lagi masa musim PKP ni kita boleh ajar anak-anak kita sama-sama siram pokok kan, sama-sama memasak apa yang ada di halaman macam itulah. Jadi berkenaan dengan dapur hijau tadi, dia berkait dengan apa? Ia adalah usaha daripada kerajaan negeri sendiri lah. Untuk sasarannya golongan wanita sahaja atau golongan lelaki pun? Sekarang ni sebenarnya keluarga. Apabila wanita memulakan, suami akan ikut dan anak akan bersama lah. Untuk buat para kacang, suami boleh bantu. Untuk menyiram, anak boleh bantu. Jadi kita buat untuk seisi keluarga. Seisi keluarga. Jadi lagipun kita akan dapat sayur yang segar, sihat. Lepas tu kita tanam apa yang kita nak makan lah, apa yang kita nak guna, apa yang anak kita suka. Okey Kak Ayah, yang paling penting sekali sayur yang kita tanam ini tidak mempunyai racun, kerana kalau kita dapati di kedai-kedai ada kita dapati menyiram dengan racun dan itu membuatkan seperti rama-rama tidak datang ke tanaman. Ya. Apabila kita tanam sendiri, kita tanam tidak banyak sebenarnya kan. Jadi kita tak perlu racun. Racunnya hanya sekadar kalau perlu setakat bawang putih ataupun cili padi kita tumbuk. Kalau ada blender kita blend, tapiskan, lepas tu spray ataupun renjih-renjih dekat pokok. Itu saja dah cukup. Kan? Jadi apabila kita buat racun tu siram dengan bahan semula jadi, lebah pun datang dekat bunga-bunga. Rama-rama pun datang. Apabila rama-rama mari, kita pun seronok tengok kan. Anak-anak pun dapat anak pun suka dapat rama mari. Tak ada lah nak tengok dalam TV ke rama kan. Mari tetangga kan. Burung pun mari, kalau nasib baik Kak Ayah selalu juga burung tu mari buat sarang tepi rumah kita. Kan, sebab kita sedia makan kita tanam kacang kan. Hok kacang yang gugur tu dia boleh hok lugu-lugu tu dia boleh kutik ke dia. Jadi apabila kita tanam secara organik ni, nombor satu lebah kita nak nampak kelih kan. Dulu kita nampak kelih. Unggas-unggas lain kita boleh tengok. Yang pentingnya di dalam tanah. Apabila kita buat organik, kita guna baja organik. Baja organik ni maknanya baja yang kita buat sendiri, hasil daripada lebihan di dapur, lebihan ternakan, lebihan pokok-pokok, lebihan daun-daun tu kita kumpul sekali kan. Jadi secara tidak langsung cacing ada kat situ.
inilah yang dikatakan bagaimana tanaman dan ternakan Ya, bersimbiosis betul. kan. Jadi ada cacing, ada ulat gonggok, semut pun pergi bertelur kat situ kan. Jadi telur-telur semut tu jadi makanan binatang lain pula kan. Jadi sebenarnya cacing di dalam tanah ni dia bekerja untuk kita. Dia adalah pekerja kita. Kita tak payah pergi caku. Kan? Dia tolong buat rongga-rongga udara di dalam tanah. Jadi pokok kita subur. Sebenarnya kalau kita bertani secara organik, kita tak perlukan alat-alat pertanian yang canggih-canggih, tak perlu. Dengan kayu pun boleh, dengan cakur sebatang pun boleh. Dengan buluh pun boleh. Guna apa yang ada di sekitar kan. Kita selalu beralasan tak ada tanah, tak boleh tanah, tak ada apa alat-alatan untuk melengkapkan lagi proses tanaman kita. Sebenarnya boleh menggunakan benda-benda yang semula jadi yang dah sedia ada kat rumah. Betul. Kalau kat dapur kita ada sodek yang rusak kan, kita boleh buat skup tanah. Tak payah lagi beli kedai tu kan. Okey Kak Yah, kita juga tahu ada yang menyatakan tangan yang panas tidak sesuai untuk menanam. Berikan pendapat. Kita sebenarnya menanam menggunakan tangan, tapi kita tak perlu sentuh dengan tangan kita. Kadang-kadang ada wanita kita ni sayang tangan comel dia apa semua guna lotion kan. Jadi ambil lah kayu ke gapo dengan sodek buruk ke gapo kan. Buatlah tanah tekan-tekan sikit-sikit, dia dah hidup dah. Jadi tak timbullah soal tangan panas ke tangan sejuk ke gapo kan. Jadi benda yang ada di sekitar kita lah. Kalau orang duduk di flat, ambil lah sodek-sodek ke kan. Menes-menes anak boleh. Maksudnya benda yang mitos lah, benda yang diada-adakan. Tak ada kaitan pun sebenarnya tangan panas, tangan sejuk. Sebab sebenarnya Allah buat kita tanaman ni untuk kita hidup bahagia kan. Untuk kesihatan kita, untuk manfaat manusia dan suruh kita berfikir. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita fikir halusi, kita tengok pokok tu kita rasa macam satu unik lah. Daripada tak ada akar tiba-tiba tumbuh akar. Dari mana akar tu kan? Gitulah. Jadi sepanjang Kak Ayah sendiri selaku pemantau kepada projek Dapur Hijau ni, bagaimana setakat yang Kak Ayah dapat lihatlah wanita kita benar-benar cenderung bersungguh ke arah penanaman di kediaman masing-masing? Alhamdulillah apabila kerajaan negeri mengadakan program ini setiap tahun. Dan setiap tahun juga kita dapat wujudkan, dapat adakan kumpulan-kumpulan petani wanita yang baru. Hari-hari pertandingan ke macam mana? Ya, pertandingan tu yang kemudian lah. Tapi yang pentingnya minat. Apabila minat sudah ada, jadi kita untuk menggalakkan lagi. Apabila untuk menggalakkan lagi wanita ni bersemangat untuk bertani, bagi habuan. Ada sedikit hadiah lah macam tu kan. Kita adakan hadiah untuk petani yang berjaya lah. Dan setakat ini petani wanita kebun dapur yang berjaya ni boleh sudah menghasilkan bukan setakat sahaja sebagai minat, sebagai belanja dapur, malah dah boleh menjual, menjana pendapatan. Lepas tu dengan sendirinya suami pun ikut minat, anak pun ikut minat. Apabila kita ada anak yang sudah besar kan, musim sekarang payah dapat pekerjaan kan, boleh berkari dengan pertanian kan. Jadi peluang pekerjaan tu sudah ada di tangga. Buat apa nak pergi naik bah jauh-jauh kan, nak beli kereta pula. Guna yang apa yang. Dan dalam musim PKP ni pun kita kata tak perlu dah nak kena pergi pasar. Tak payah. Semuanya ada di halaman rumah masing-masing. Jadi kalau dulu-dulu orang dahulu kala menanam pokok di belakang rumah kan. Sekarang kita tanam pokok di hadapan rumah, di halaman dan di atas dapur, di rumah, di mana-mana yang kita dapat capai. Di beranda kan, di tepi tingkap pun boleh tanam sebab ini bukan menyusahkan. Tanam sahaja di mana-mana. Tanam sahaja di mana-mana ya. Maksudnya tak ada halangan kalau kata duduk rumah flat ke? Tak ada halangan. Tak ada. Habis tak ada atas bumbung pun boleh tanam. Atas bumbung pun boleh tanam. Okey, baiklah para penonton, kita berehat seketika, kita kembali semula selepas ini. Nama agama Cik Rahman binti Abdul Rahman, Puasa
dapur hijau daripada Dun Pasir Tumbuh, Parlimen Keberkaya. Apa nama ni 20 ni hari bulan 10 tu kajian negeri panggil melalui Tok Ngulu ni suruh dia ambil benih di Pusaka Negeri nekaro ni jenis benih tu sawi Masuk main house terung di dapur hijau. kakung lado labu botok tim. Jadi kat buatnya ikut peringkat-peringkat, maknanya kita tak seri mutu hasil pendapatan kita ni macam kakung ni tidak alih, cuma keceruk-ceruk ubah baju balik mari hasil pulut gitu. Macam kata lado ni memang kita ni peringkat pertama lado ni baru tak apa terbuat lagi ni. Asalnya dia ni umur lama sikit baru nak buah. Dah tabur benih saja pun dekat 3 minggu baru dia naik molek untuk boleh pindah ke tapuk tanam ni daripada semaya. Jadi kak setakat hari ni hasil tu tidak jual lah lagi. Kita kata untuk makan ya. Jadi makan kita tak payah beli, jadi kita berpuas hati dengan hasil kajian negeri ni. Kita tidak kata kemutus sekali mati kat pakat tu mati duk. Kita akan usaha hasil tu comel-comel berlaku lado ke apa lebak buah nganga baju organik hok dia terai di hok tempat kita di Pusaka Negeri pak kita ambil benih tu kan. Cara dia kita nak menanam lagu mana ke apa kita kena tak si baju kimia ke apa tak buat bahaya beracun. Jadi kita semua guna baju organik berlaku. Dengan hasil pendapatan tu kita berasa puas hati benar. Lepas tu kan jadi usaha-usahanya tak apa nak arahlah keluar dah pasal tak cukup tepat. Tak cukup tepat dah. Tak cukup. Benih pun ada semua. Jadi kita acu nak mati ni tabur lah. Acu nak mati tabur lah. Kita macam ni tanah ni kan 2 minggu sebelum tanam gaul baju dulu perak situ dulu 2 minggu perak 2 minggu baru ambil buah ada supik apa gitu baru tanam. Tu yang boleh menyebabkan orang lah kesuburan tu kita kata melalui usaha kita tak labu subur tu. Gitulah. Program dapur hijau ni kena diperluaskan. Bertemu kembali dalam segmen Semula Khalijah Galeri Ramadan at Kelantan. Untuk pengetahuan semua, kita masih lagi bersama Wan Noriah binti Wan Ramli selaku pengurus Min House Camp. Okey Kak Yah, boleh Kak Yah berkongsi dengan pendengar mengenai jenis-jenis tanaman yang sesuai ditanam di sekitar taman dapur dan rumah serta kaedah-kaedah penanaman yang sesuai. Ya, terima kasih Diana. Jenis tanaman kita kena tanam apa yang kita nak makan. Apa yang kita suka, apa yang kita nak guna. Kalau kita suka masak singgah ikan kan, kita tanamlah kuah. Kalau kita suka kari, tanam daun kari kan. Jadi tanaman-tanaman tu berkait rapat dengan apa yang kita makan. Jadi sebenarnya kita kena makan serba-serbi. Hak Tuhan buat atas bumi ni kan. Hak boleh makan kita kena makan supaya kita sihat. Jadi untuk permulaan kita tanam apa yang kita nak guna dulu. Lepas tu kita belajar lagi. Kan? Kata tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Ya betul. Betul. Apa yang kita suka. Apa yang kita suka. Jadi taklah membazir kawasan rumah kita kan. Kalau kita tanam hak kita tak makan, hak tak guna kan. Ataupun tanam bunga yang tidak bermanfaat. Kan? Jadi lebah pun tak sel kat bunga tu. Kan? Jadi kita gantikan dengan tanaman hak yang bermanfaat, yang boleh kita makan, yang boleh kita guna. Separuh tu makan, kita boleh buat teh. Buat minuman lah. Misalnya pudina, ambil air panas, letak je daun 2 helai kan. 2 helai, kita 5 minit kita boleh minum. Apabila disuam sikit, kita tambah madu sikit. Tak payahlah cara nak beli gula ke apa kan. Dan madu tu kita boleh daripada hasil yang kita tanam tu kan. Ya, daripada bunga-bunga terung kita, bunga lada kita tu, lebah mari kutik, keluduk mari kutik. Lepas tu kita perahlah koloni keluduk ke. Jadi lama membiak mari semula ke kita kan. Jadi macam tu lah. Jadi tadi kalau kita lihat sebentar tadi ada ditayangkan berkenaan dengan salah seorang peserta dapur hijau, Cik Rahmah atau mesra dengan Kak Mo. Mungkin
Kak Ayah boleh ceritakan sikit apa specialnya Kak Moh ni sehingga menang berturut-turut setiap tahun? Alhamdulillah. Ha. Kak Moh ni dalam jadual Kak Ayah, dalam rekod Kak Ayah tulis Kak Moh nombor 1 dia. Kak Moh nombor 1. Sebab Kak Ayah kagum dengan semangat Kak Moh. dia. Kak Moh ni tidak berputus asa, rajin. Daripada awal pagi, ada masa ruang, dia turun berkebun. Jadi dibantu oleh suami juga. Jadi satu keluarga bahagialah, satu keluarga contoh untuk bumi hijau, untuk kebun dapur. Kan? Jadi sehingga sekarang Kak Moh ni dapat hasil jualan daripada hasil tanaman. Biji benih juga, siapa-siapa yang berhajat, ada separuh tu Kak Moh bagi free saja. Untuk dapatkan pendapatan, bolehlah jual juga kan. Jadi kalaulah semua wanita kita macam tu, suri-suri rumah kita macam tu kan. Subhanallah, alhamdulillah lah. Jadi kita harap wanita-wanita lain pun ikut jejak Kak Moh lah. Bagaimana dengan penanaman aquaponik itu? Ya. Aquaponik, tadi kita cakap pasal organik. Organik tu tanah yang tak ada racun. Kita tanam terus atas tanah kan. Tak kira lah dalam bekas ke, dalam apa ke. Yang aquaponik ni adalah ternakan. Ternakan dalam air. Ikan. Kita ternak ikan. Najis ikan tu kita guna pam ataupun siram di pokok. Kalau nak senang zaman teknologi sekarang ni, kita pam balik ke atas tanaman kita. Kan? Jadi kita tak perlu membaja. Kita tak perlu membaja. Pokok tu hidup subur. Yang pentingnya cahaya matahari lah. Jadi ikan kita boleh makan, sayur kita boleh makan tanpa racun. Dua-dua boleh makan. Secara semula jadi. Secara semula jadi. Tak ada racun. Lebih selamat lah maksudnya. Alhamdulillah lebih selamat. Lebih selamat. Jadi Kak Ayah, kami difahamkan Kak Ayah merupakan pengusaha Min House Camp, pemilik kepada Min House Camp. Ya. Jadi mungkin Kak Ayah boleh ceritakan sikit Min House Camp ni apa, di mana, apa specialnya, apa yang sebenarnya Min House Camp ni? Min House Camp sebenarnya Min tu atas nama anak Kak Ayah yang istimewa lah. Dia Down syndrome. Macam mana Kak Ayah memulakan camp di situ adalah disebabkan Min tak mahu balik rumah, nak duduk di situ. Kan, jadi ilhamnya daripada nama anak. Ilham daripada nama anak yang Kak Ayah, yang keluarga Kak Ayah tidak rancang pun untuk bina Min House Camp. Tidak ada kertas kerja, tak ada dalam fikiran, datang dengan Allah Ta'ala dah atur sebenarnya. Jadi apabila Min tak mahu balik rumah, Abah Min pun buat bangsa kecil lah, sambil-sambil tunggu durian kat situ kan. Jadi dari situlah Min tak mahu balik rumah dan kami bertiga tinggal di bangsa kecil tu. Jadi itu pada tahun 2009 lah. Jadi tak berkesudahan dengan tinggal di bangsa kecil tu, kebetulan Kak Ayah pun dapat duit ganjaran selepas bersara kan. Kak Ayah gunalah duit tu untuk buat rumah di situ. Kan? Jadi daripada situ sikit demi sedikit dengan bercucuk tanam apa semua kan, mengembang. Apalagi kita duduk di tepi sungai, tengok ada kelip-kelip. Dalam sungai pula ada lokan. Pergi tengah sungai lagi ada ketam, ada udang. Di tebing sungai tu pula ada pokok nipah. Jadi semua tu memberi kita satu manfaat lah. Jadi manfaat itu kita sharing dengan orang lain jugalah. Jadi tamu, mula-mula kawan-kawan dulu mari. Saya mari jalan tengok. Dia kata suka duduk sini. Kan tenang, ada pokok, ada ternakan sikit sebanyak pada dalam air pun hidup secara semula jadi kan. Jadi kalau kita nak makan pun kita ambil sekadar yang kita nak makan tanpa memusnahkan dia punya generasi lah. Jadi macam cari lokan pun
kita kutip lokan sekadar yang kita nak makan. Yang besar-besar tu kita lepas balik untuk pembiakan. Kan? Jadi dengan begitu kita pun sekarang Mina House Camp sudah kita dah lama terima pengunjung lah. Dia benar-benar beroperasinya bila? 2012 apabila Kak Ayah mendapat persijilan halal dan persijilan mesti daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk madu lah. Untuk madu. Jadi masa tu madu keluduk tengah naik kan. Naik. Jadi ramai pengunjung lah. Pengunjung tu pula bukan sahaja daripada dalam negara. Orang luar negara dah tahu dah bahawa kita ni makan apa yang ada di sekitar. Kan? Jadi ternakan pun ada di sekitar kita. Kita hidup di sekitaran kita tu ada ternakan, ada makanan. Lepas tu macam shampoo pun kita guna pokok beluru yang kita ada. Kan? Lepas tu biji beluru tu pula kita buat macam permainan budak-budak apa semua. Pokok miding pun ada tumbuh, kita pergi kutik kan. Pokok saga pun ada, gugur-gugur budak-budak belajar membilang macam tu lah. Jadi tempat Kak Ayah sebenarnya tak ada TV. Tak ada TV. Tak ada TV. Jadi kita guna apa-apa yang mudah dapat. Kan? Jadi benda tu sebenarnya tak ada racun. Tak ada racun, mudah didapat, kita enjoy. Jadi difahamkan juga Min House Camp ni bukan setakat diusahakan untuk melestarikan alam, tetapi ada juga kemudahan-kemudahan lain yang disediakan. Mungkin Kak Ayah boleh sebutkan apa kemudahan yang disediakan. Kita ada bilik penginapan. Ada untuk 100 katil. Penginapan yang ada berhawa dingin pun tak banyak. Dia macam resort lah. Macam mana? Resort yang back to nature lah. Back to nature. Style kampung ada dibuat daripada bulu, daripada kayu-kayu lebihan, daripada nibung. Kan? Jadi sebenarnya pengunjung-pengunjung kita mereka lebih suka kepada yang alam semula jadi macam tu kan. Apabila kita buat rumah lantai nibung, udara masuk daripada bawah. Kan? Dinding buluh, udara masuk daripada fresh air kan. Jadi kita tak banyak guna kipas ke apa kan untuk menyejukkan kawasan sekitar kita. Macam untuk nyamuk kan. Nyamuk pun kita, sebenarnya tak banyak nyamuk kat situ. Sebab apa kita pera juga ikan-ikan gapi dalam air kan. Jadi tak ada peluang untuk nyamuk bertelur. Lepas tu walaupun kita duduk tepi hutan, tepi semak samun, dusun macam tu kan, orang kata ada nyamuk tak. Tapi disebab kita ternak lebah kelulut, lebah kelulut tu dia suka minum air sebenarnya. Dia kutip juga udara-udara lembab air lembab celah-celah daun apa semua. Jadi kita kurang nyamuk. Dan bila sebut tentang lebah kelulut tadi tu, saya tertarik untuk tanya, spesies lebah kelulut tu memang asal di kebun yang sedia ada Kak Ayah ke, ataupun Kak Ayah ambil spesies daripada luar letak di kebun? Asalnya spesies tu ada di situ. Memang dah ada dah. Ya, ada di situ. Kak Ayah pun tak tahu bahawa kelulut tu boleh diternak masa tu. Masa tu 2010 kan. Jadi ada seorang tetamu Kak Ayah daripada luar negara. Dia datang tempat masa tu manggis dengan duku gugur atas tanah. Datanglah lebah kelulut, lebah biasa dengan lebah kelulut, duduk makan buah manggis dengan buah duku yang rosak atas tanah. Jadi Kak Ayah kata ke tamu Kak Ayah, kata jangan lalu kat sini sebab nanti digigit lebah. Rupanya tamu Kak Ayah itu adalah pakar lebah dunia. Subhanallah. Yang dijemput oleh USM untuk buat research di USM. Jadi dia menginap tempat Kak Ayah. Alhamdulillah, orang panggil ilmu datang menggolek lah. Jadi apabila dia kata ini boleh ternak, ini boleh ternak, langsunglah Kak Ayah belajar daripadanya lah. 3 bulan bapa menginap tempat Kak Ayah, dan 3 bulan
juga bapa mengajar Kak Ayah macam mana menternak kelulut, dan juga ibu mengajar Kak Ayah menjaga madu yang berkualiti. Kan? Jadi hasil daripada itu sehingga sekarang ni lebah kelulut yang ada di sekitar itu adalah yang menjadi yang menginak yang Kak Ayah ternak lah. Sebab pernah satu kali Kak Ayah ternak spesies yang tak ada kat situ. Kan? Jadi lebah kelulut ni lari sebab apa? Tak ada makanan untuk dia. Jadi Kak Ayah nasihatkanlah yang ingin menternak kelulut, perhatikan spesies mana yang ada di sekitar. Kan? Spesies yang penting. Yang kedua, sediakan makanan untuk kelulut. Jangan tahu pera saja kan. Lepas tu lagi pastikan persekitaran bersih. Udara bersih, air tidak dicemari, tanah pun tidak dicemari kan. Jadi itu yang mustahak lah. Jadi kalau kita guna semua yang organik, alhamdulillah lah, pokok hidup subur, makanan kita bagus, madu kita yang terbaik, lebah dapat hidup dengan aman. Jadi kita hidup bahagia. Itu jadi main house camp satu, kalau kata nak tempat nak menenangkan diri, bolehlah pergi ke main house camp kan. Terapi diri. Jadi mungkin boleh cerita sikit apa sebenarnya ada atas meja ni. Atas meja ini adalah apa yang ada di kebun main house camp. Banyak pokok-pokok ni Kak Ayah tanam jenis yang sekali tanam je. Pokok ni misalnya kita sekali tanam, kita petik saja pucuk tu. Kan macam pucuk gajus, kan pucuk kaduk pun sekali tanam juga. Kan dia akan pucuk ni dalam satu bekas boleh tanam berjenis-jenis berbagai. Ini yang mustahaknya. Sebab apa? Setiap akar tumbuhannya tak sama. Tak sama kan. Ini dalam bekas yang kecil. Tanah tu tak ada masalah. Tak sama. Akar yang ini akar dia panjang sikit kan. Jadi dia makan yang di bawah. Yang ini macam ini azolla. Azolla sebenarnya dia hidup dalam air. Kan? Untuk kita bagi kepada ayam, itik dan juga ikan. Jadi kita kurangkan beli makanan yang ada di kedai. Jadi fungsi akarnya berbeza. Jadi dia tak berebut makanan. Begitu juga kalau di main house camp tu Kak Ayah guna macam petak untuk letak kompos. Petak tu guna daripada bahan-bahan terbuang lah, daripada buluh ke, daripada kayu ke, kayu bulat, kayu persegi ke apa, kita letak, bubuh je kompos dalam tu. Kita tanam bermacam-macam. Ada yang pokok kekal, ada yang pokok renek, ada yang pokok atas permukaan tanah. Sebab apa? Dia tidak akan berebut makanan. Makanan dalam tanah. Kan? Lepas tu pula kita tak penat. Kalau hari ni kita ambil semua cekur dengan isi-isi dia kan. Minggu depan kita boleh lagi kutip pucuk gajus, pucuk terer ni. Ataupun kita boleh kutip pula pucuk samuk ke gapo untuk buat nasi khabu kan. Jadi kita akan tidak berkeputusan makanan. Seronok dengan nak petik-petik tu, tapi buat ke tidak tu? Boleh. Macam kalau kita nak redupkan halaman rumah kita kan, tak usahlah ambil zinc buat neduh ke apa kan, rugi dah. Buat para. Kalau nak mudah lagi, kita tanam bulu. Tanam bulu sepudu cukup. Dah satu keluarga untuk ada yang tanah kan. Tapi kalau duduk rumah teres pun boleh tanam buluh madu kan. Rebung boleh makan, buluh dia tu boleh buat para. Jadi buat para, suruh abang buat para kat kacang tu, dia naik lek para kacang botol je apa kan. Jadi neduh, anak pun boleh naik buai kau boleh bawa. Udara pun bersih. Udara bersih. Kita pun kalau nak makan ambil petik selalu. Boleh mulut selalu, tak payah pergi jauh. Fresh. Kan. Jadi boleh buat belaka sebenarnya. Ilmu bertani ni kalau nak mari kat Kak Ayah, marilah Kak Ayah boleh cerita kan. Biji benih pun kita boleh bagi-bagilah sebenarnya. Tuhan buat makanan untuk kita ni, kita tak mampu nak makan belaka kan. Perut kita bersama mana sangat. Habis cakap nak makan sepinggan, dak puasa ni pun nak makan sepinggan, ambil ulang 2-3 lah cukup dah. Orang lain kita boleh bagi-bagilah kan. Macam
kita pun boleh bagi juga ke binatang-binatang. Kita sedekah juga. Ayam itik nak makan, bunga tu peluluk tu butik. Sedekah semua tu. Yalah, sedekah. Berbakti kepada tanah. Ya, betul. Bukan sekadar kita dapat makan, dapat bagi dekat orang lain. Betul. Bukan, tapi dia adalah sedekah sebenarnya. Sunnah Rasulullah SAW. Tanpa kita sedar, sebenarnya kita tengah sedekah. Sedekah, ya betul. Jadi mungkin sebagai pengakhirannya boleh Kak Yah kongsikan nasihat ataupun seruan lah kepada wanita-wanita di luar sana yang mungkin ada rasa minat untuk menanam tapi tidak tahu bagaimana nak memulakannya, caranya bagaimana. Mungkin boleh kongsikan kepada para penonton kita lah. Jadi sebenarnya Kak Yah pun bermula daripada kosong. Bermula daripada kosong, tak tahu apa. Tanpa plan. Tapi disebabkan minat, jadi Kak Yah serulah semua wanita-wanita kita ni letak minat nombor 1 kan. Apabila nombor 1, tanya jiran-jiran sebelah ada benih gapo nak tupai tanah katakan, tengok taman dia ni penuh dengan pokok-pokok hijau apa semua kan. Kalau kita minat, orang bertani tu tak kata mesti dia kata ambil lah tu pakat tanah kan. Mesti dia kata gitu ya. Kalau kita di Kelantan ni biasa Kak Yah dah lama hidup di Kelantan ni kan, memang antara kita ni alhamdulillah lah kita boleh pakat dulu kan. Jadi yang tak tahu tu kita boleh bagi ilmu. Kemudian tu yang pentingnya tadilah apabila kita bertani, kita ada ternakan juga. Lebihan nasi anak-anak kita makan, lebih-lebih kepala ikan ke apa kan, kita beli ke ayam. Lepas tu ayam tu najis kita tu, dia gaul dengan daun, dengan kompos kita tu, kita boleh ambil letak dalam gini-gini apa semua kan. Lepas tu satu lagi, apabila kita kompos kita guna daripada kulit nenas, daripada kulit buah-buahan ke apa kan, kita jangan pergi buang dalam tong sapuh kat bandaran tu. Kesian kan orang bandaran tu akuk benda gitu kan. Sebenarnya boleh letak ataupun tanam sekali. Letak atas tanah, bubuh dalam tocak ke kan. Tutup sikit supaya lalak tidak mari. Dalam masa sama dapat mengurangkan kos pembuangan sampah. Betul lah, kos pembuangan sampah. Jadi apa tu, kita manfaat, kita jangan bawa pergi luar pagar kita lah. Kalau kita tanam pohon pisang sepudu, nak buat lepak malah pun mudah. Ya. Tak, nak buat lepak pisang kan. Lepak pisang. Balut dengan daun pisang gitu. Lepas tu kita boleh mengurangkan kos penggunaan plastik. Nak buat kuih ke kan. Buat kuih kita guna daun pisang buat acuan kuih ke gapo. Daun pewarna pun kita gunalah pewarna yang asli. Daun pandan, kalau nak merah guna bunga rozet. Kalau nak purple, nak biru gapo guna bunga telang. Bunga telang tu bubuh je dalam cawan. Buat nasi kerabu boleh jadi warna biru. Nak sedap lagi, ambil suras potong. Yang seras putus letak dalam tu. Oh sedap dia main. Sekarang buat gitulah belakang. Jadi kok mana-mana pun minat nombor 1. Wah, pastikan ada minat dulu. Barulah dia merangsang untuk lebih buat menanam ni kan. Okay, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Kak Yah kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini Diana. InsyaAllah ada rezeki kita panggil lagi Kak Yah untuk berkongsi dengan para penonton wanita di luar sana. Tentunya ramai lagi yang nak dengar, tak puas ni nak dengar ni Kak Yah cerita. Mungkin lepas ni kalau kata nak ke kebun Kak Yah ke, boleh lah Facebook Min House Camp kan. Ada Facebook Min House Camp. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Yah. Kepada para penonton yang dikasihi sekalian, setakat ini dulu segmen Semulia Khadijah Galeri Ramadan Kelantan kita. Selepas ini kita akan ada berita semasa Kelantan yang akan disampaikan oleh rakan setugas Nasruddin Mahmud Muhaiddin. Dan sekian sahaja dulu kita Diana. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.